Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fakhur Razi bin Muhammad Zabidi membentangkan tugasan yang keempat, iaitu penulisan refleksi. Refleksi ini dilakukan untuk kita membuat penambahbaikan dalam kita membina strategi dan tindakan terhadap PDP kita dari semasa ke semasa. Kali ini saya menggunakan model Gibbs untuk saya membentangkan refleksi saya. Model ini mempunyai 6 kitaran, iaitu yang pertama penerangan, perasaan, penilaian, analisis, kesimpulan dan tindakan. Dari sudut peringkat yang pertama, penerangan, saya telah mendapat respon daripada pelajar berkenaan dengan mereka menyatakan agak terbeban dengan tugasan yang pelbagai yang saya amanahkan kepada mereka, dalam keadaan mereka tidak memahami hubungannya dengan konten subjek dan juga mereka tidak jelas bagaimana tugasan tersebut diberi pemarkahannya. Pada masa yang sama, mereka juga mengakui daripada aktiviti-aktiviti yang dilakukan itu, mereka telah menimba pelbagai pengalaman yang bermakna. Untuk peringkat yang kedua, saya menyatakan perasaan saya bahawa saya memang agak terkilan dengan apa yang pelajar nyatakan bahawa mereka terbeban. Kerana pendekatan saya adalah PDP berpusatkan pelajar, saya menggunakan kaedah diplomasi dan memberikan autonomi kepada pelajar untuk mencadangkan apa bentuk program dan aktiviti dan juga untuk memberi proposal apakah markah yang selayaknya mereka perolehi. Sepatutnya tidak timbul rasa terbeban. Pada masa yang sama, saya juga berasa lega dan gembira kerana pelajar menyatakan penghargaan dan pengakuan bahawa mereka telah membina pengalaman dan membina pengetahuan yang tersendiri daripada aktiviti yang dilakukan. Itu bertepatan dengan teori PDP yang saya pegang, iaitu konstruktivisme. Jadi, respon tersebut secara menyeluruh menunjukkan bahawa saya masih lagi dalam konteks teori ini, namun isu bebanan tersebut tetap perlu saya untuk memberi perhatian terhadapnya. Saya mendapati bahawa penerangan saya berkenaan dengan HPK masih belum mencukupi dan saya perlu untuk lebih menerangkan kepada pelajar apakah relevannya aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan itu dengan konten subjek, dengan menjelaskan setiap daripada taksonomi Bloom itu daripada setiap HPK dan kaitannya dengan aktiviti yang dijalankan. Dan semua ini perlu untuk dihuraikan di peringkat awal semesta supaya tidak menjejaskan keseronokan mereka dalam melaksanakan segala aktiviti yang berkaitan dengan subjek ini. Peringkat yang keempat, saya membuat analisis bahawa sebenarnya latar belakang dan suasana PDP dalam setiap sesi adalah berbeza. Pelajar yang datang setiap kohort itu juga berbeza pendekatannya. Maka saya perlu untuk benar-benar memperhalusi persefahaman di antara saya dengan para pelajar dengan mendedahkan kepada mereka pendekatan konstruktivisme yang saya gunakan ini. Jadi, apa yang berlaku ini sebenarnya khilaf di peringkat saya, bukannya di peringkat pelajar, dan saya perlu untuk membuat perubahan. Kesimpulannya, isu bebanan ini timbul kerana mereka tidak memahami rubrik dan kerana saya tidak memahamkan kepada mereka tentang bagaimana agihan pemarkahan itu berlaku. Jadi saya tidak boleh bercukupan dengan andaian sendiri bahawa mereka sudah memahami dan sepatutnya saya perlu untuk memastikan mereka benar-benar faham di atas keseluruhan hala tuju subjek ini dan semua itu perlu berlaku di awal semester lagi. Dan kemudian saya juga mendapati saya perlu untuk memberi perincian terhadap bagaimana pemarkahan setiap tugasan supaya tidak terlampau ketat dan tidak terlampau longgar. Dari sudut tindakan yang pertama sekali adalah saya perlu untuk membina rubrik yang lebih teliti dan terperinci, merangkumi HPK yang menggunakan rubrik analitik dan juga ada HPK yang menggunakan rubrik holistik. Kemudian saya perlu untuk menjelaskan dengan sedetailnya tentang bagaimana bentuk penilaian yang saya gunakan meliputi penilaian sumatif dan juga formatif. Selain daripada itu, saya juga perlu untuk menjelaskan bahawa subjek ini kemuncaknya adalah untuk mencapai penghayatan. Ia melibatkan HPK yang keempat membawa taksonomi A5, iaitu untuk membudayakan dan memupuk menghayati. Okay, jadi di situlah relevannya kita perlu untuk banyak membuat aktiviti supaya pelajar dapat membuat penghayatan selepas daripada pengalaman daripada setiap aktiviti yang dilakukan. Selain itu, penting juga untuk saya memperhalusi berkenaan dengan student learning time kerana itulah gaya ukur empirikal yang official yang digunakan untuk mengira bilangan jam supaya dapat menangani isu bebanan seperti yang pelajar bangkitkan. Jadi sebagai kesimpulannya, refleksi PDP ini dapat membuatkan saya lebih positif, tenang, tidak terlampau emosional, mudah untuk rasional dan saya tidak berasa syok sendiri dengan apa yang telah saya lakukan. Saya dapat mengimbangi untuk saya memberi skor kepada diri saya, tidak terlampau overrated dan juga tidak underrated. Jadi keinsafan sebeginilah yang diperlukan sebagai seorang pensyarah supaya PDP kita dapat dipertingkatkan. Lebih-lebih lagi saya berpegang dengan pendekatan konstruktivisme dalam PDP saya. Itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.